Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini giliran kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan bahawasanya telah berkata Asy-Syaikhul Musannif Al-Muallif Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar ia pada tiap-tiap, yakni pada semua barang yang dikhabarnya. Ini duk tafsir makna bagi ucapan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duk tafsir hak tu nasbah dengan orang yang nak masuk Islam, mesti kena mendului asyhadu. Paling kurang sekali asyhadu alla ilaha illallah. Manakala yang kedua nak ulang juga boleh, wa asyhadu an boleh, tapi wa anna Muhammadar Rasulullah selalu. Bina ada wa. Ada pun nasbah dengan kita orang Islam dah. Hak yang ada syahadah tu dalam semaya lah wajib. Dalam tahiyat kita tu, sebab tahiyat panggil tasyahud kerana ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Apa hak yang kedua? Boleh wa anna Muhammadar Rasulullah. Hak wajib itu. Tu nasbah kita orang Islam. Hak wajib kata belatu tu ialah di dalam semaya. Lain pada tu hak sunat tu banyaklah. Arti dia dan bahwasanya batjat kedis semula syarat kedis yakni dan aku ketahui, tu dia ambil mana asyhadu tu. Dan bahwasanya yakni dan aku ketahui dan aku i'tiqadkan. Ya kalau tahu saja tak pegang tak jadi.
supaya orang kafir ahli kitab dia tahu sangat-sangat, dia kenal sangat Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak mengaku. Dia tak sanggup, dia tak iktikad. Tahu dia tahu. Nah, lebih pada kita lagi muka dia alim. Dan dia tahu dulu lagi lah kitab Taurat ayat dah. Nah, habaq dia kait dua tu. Dan aku ketahui dan aku iktikadkan. Jadi kalau tahu semata-mata tak iktikad, maka tahu itu tidak diiktibar. Iktikad apa? Iktikad bahawasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar ia. Atau bermakna siddiq lah tu. Sadiqun. Nabi itu ialah yang benar, yang bersifat dengan sidq. Pasal kita benar. Benar tu apa pula? Iaitu mutabaqatul khabari lil waqi'i. Benar-benar tu ialah membetuli cerita dia tu dengan diri perkara. Dia cerita begitu, perkara begitu. Sebab tu di atas kita umat tak ada syak dan ragu. Kalau ragu, yo kok kupu dah. Tengok tu. Ya kena yakin. Nah, apa dia royak? Ya. Nah, sekalipun luar biasa. Nah, hatu yang boleh orang-orang yang tak beriman dengan dia, hak Tuhan tak taufik tu, mana hak dia royak tu wakilnya benar. Semua hak dia royak tu benar. Betul dengan diri perkara. Tapi balik orang yang tak ada iman, ada syak ni, kerana dia tengok dia pelat. Cerita lepas mati hidup balik. Pelat. Ada. Nah, tengok tu masa cerita masa dia hidup. Dia kata, aku semalam diperjalankan aku ke Baitul Maqdis. Pelat kan? Semalam lagi ke Baitul Maqdis. Pagi ni duduk Mekah. Kerana pelat kata. Tempat pelatnya. Perjalanannya sebulan. Dia mari. Data-data semalam lagi ke Baitul Maqdis. Atau pagi duduk cakap ni Mekah. Pelat. Siapa jadi murtad ada? Kata? Itu dia. Murtad sebab dia royak tu pelat. Tapi orang yang kemah iman benar. Sebab tubik di mulut dia. Bila tubik di mulut dia, kalau royak pergi balik sana pada tu pun benar. Tapi Abu Bakar dia kata kan, kalau sebenar dia royak sungguh lagu tu, kalau dia royak tu pergi sana langit 7, aku percaya. Ini maksudnya ni. Muhammadur Rasulullah. Dia tidak cakap melainkan wahyu daripada Allah. Apa dia royak benar, apa benar membetuli dengan wakil. Dia kata aku pergi semalam lagi sungguh. Mati, ya mati sungguh. Akan mati, mati. Lepas tu akan hidup balik sungguh. Lepas tu kita masuk lagi kata Muhammadur Rasulullah tu terkandung makna dia tu. Kesenang tu dah. Nak boleh jadi mukmin tu tak taufik. Kita ni betul Tuhan taufik ni. Tak ada rasa gelak sikit habuk situ. Ada apa-apa, ada pada. Ni Tuhan buka. Dia Tuhan tak buka, cerdik, bijak kau lain kecak ni tak terima dah. Sebab tidak akhirat saya mengaku tu. Tuhan cerita dalam surah Tabar. Surah Al-Mulk. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mari siapa pada mana? Sa'alahum khazanatuha. Tempat nak situ. Bila dia dicapak letak ke neraka, sa'alahum khazanatuha. Tanya akan mereka itu ahli neraka oleh malaikat yang menanya. Alam ya'tikum nadhir? Muduk tah dunia hari itu tak pernah kau rasul-rasul menakuti kemuroyak atas neraka ada apa akhirat? Takkah? Alam ya'tikum nadhir? Tuhan cerita kata mereka mengaku. Bala. Ya, bahkan. Tak pernah tu tak baca. Bahkan. Pernah. Bala. Qad ja'ana nazirun. Sungguh telah datang ke kami oleh Rasul yang menakuti royak hak syurga neraka. Tapi, dia kata. Fakazzabna.
Kami bakit bohong dia. Qad ja'ana nazirun fakazzabna. Kami telah mendusta bakit bohong mereka dan waqulna, kami kata kepada puak dia, anatana ma nazzalallahu min syai. Allah tak pernah menurun sewaktu reka ilmu yang kami kata gitu puak dia. Akhir in antum illa fi dhalalin kabir. Kami kata ke puak hidup menakuti kami, tidak ada kamu malaikat sesak ya besar. Kami kata ke dia, hidup mengaku di akhirat. Walah tak ada bakit lagi lah. Tapi Tuhan cerita tu supaya benar berlaku dah. Gak kita orang mukmin, ya sungguh. Tuhan cerita hak akan datang supaya dak berlaku dah gitu. Sebab pada ilmu Allah Taala mesti berlaku. Bina atas iman kita, ya gitu. Tu masuk tekanu dalam makna Muhammadur Rasulullah. Tu itu besar kalimah tu. Nah, maka kita ada dah. Itulah. Klik kepada sini dia hurai kata, aku ketahui dan aku mengaku, mana asyhadu, bahawasanya anna Muhammadar Rasulullah. Lazim daripada kita mengaku kata dia itu adalah Rasul Allah. Lazim apa? Benar ia. Sadiqun, yang bersifat dengan benar. Makna benar tu membetuli ceritanya akan diri perkara. Benar saat itu pada tiap-tiap makna semua. Ambil daripada kulli bermakna jami'. Bukan mana tiap-tiap mana majmu' ada kebanyakan benar boleh jadi, ada juga tak benar. Jawapan kulli makna majmu'. Ini mana kul makna jami'. Pada tiap-tiap ni, pada semua barang yang dikhabarnya, apa semua hak dia cerita benar semua. Nah. Gapo tu barang yang dikhabarnya tu? Daripada segala ahwal kiamat. Daripada segala kelakuan kiamat. Nah, akan berlakunya tiup sangkakala di akhir zaman. Nah, mati segala yang ada pada masa itu. Lepas tu sengai 40 tahun ditiup pula sangkakala yang kedua. Akan bakit semua mereka itu. Tu ahwal kiamat. Bila bakit gak masing-masinglah menuju nasyar, bertaburan menuju kepada mauqif mahsyar. Di sana pula bertegak-tegak macam-macam. Allah panjang di cerita tu. Termasuk dalam makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar. Dan syurga dan neraka. Lepas tu kita pergi syurga neraka, siapa tu? Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak syurga neraka masalah alamin. Ada juga orang pergi syurga neraka tapi pergi syurga neraka, Tuhan tak tahu siapa. Ada juga ada. Kita ada. Semua alam Allah lah Rabbil Alamin. Termasuk syurga dan neraka dan siksa kubur. Siksa kubur. Ini ahli sunnah wal jamaah isbat siksa kubur. Sebab kita diajar dah. Tak ada mati lagi, dah baca dah bela-bela. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ada. Baca di mana doa tu? Boleh baca? Sebelum salam. Ya ni baca dalam semaya. Di akhir tahiyat tu. Bagi kita jadi imam tu tak galak lah baca tu. Sekak fil alamin innaka hamidum majid wisalalah. Kita jadi imam tu. Kalau kita semaya sorat ataupun jadi makmum, bila-bila nanti imam dah. Kadang-kadang kita secepat sikit pada imam tu. Fil alamin innaka hamidum majid. Doa pun nak doa. Berkeduk dia nunu nguku. Ada ke kalau gitu nanti tak imam? Bonyo tak imam. Assalamualaikum. Ugi lagu tu. Naisa akak lah kira. Baca doa nak doa apa? Bahkan, nak tambah lagi. Bahkan imam wisalah dah tak mesti kita wisalah. Kerana kita tak asing daripada imam dah. Bila kita ambil Assalamualaikum, sebut minkum tu, kita dengan imam terpecah dah. Tetapi ada hukum sikit lagi, sunat kita keras sikit.
Nak beri salam pun kerawil pas salam yang kedua dia. Pas salam assalamualaikum warahmatullahi yang kedua baru kita la assalamualaikum. Sunat mari tapi tak asing dah. Asing siapa tahu mana? Sekiranya kita dah jadi makmum. Tak email assalamualaikum warahmatullahi. Orang main nak jemaah tak email tu tak email salam. Maka dia boleh Allah akbar wa email kepada makmum. Tak ke wa email pada makmum tak sah? Ya tak sah. Tapi ini bukan makmum dah tak asing pada email. Hingga duk kera nak wisalah nanti ya wisalah sudah kedua pun nak wisalah. Dia mau dah ikut situ. Tak ada apa sah. Tu nak ayatnya nah. Maka sebelum tu kita doa dengan doa tadi di antaranya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada azab neraka. Wa min azabil qabri. Sebelum nak pergi neraka ya kubur dulu. Dah. Ya tak ya sebuh akhir dulu. Ya neraka ni tempat akhir. Tempat akhir. Nak sebuh yang kekal na'udzubillah min zalika. Neraka lah akhirnya, tapi nak sebuh yang mukmin syurga akhir. Walaupun neraka dulu pun sebagai nyuci kot tu, lepas tu pergi syurga. Esok situ. Tapi kalau orang kufur, akhir situ dah lah. Kita minta berlindung daripada azab neraka. Yang kedua, wa min azabil qabri. Ni ala barzah. Kerana orang duduk dalam barzah, tak apa neraka lagi. Kalau kata azab, dia pakai azab numari. Gitu. Lepas tu, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ni kita duduk dalam hidup ni, masa dalam hidup ni. Fitnah dalam hidup macam-macam, bukan? Pas fitnah dekat nak mati. Fitnah ketika mati, dia minta belah-belah. Lepas tu kalau Tuhan nyepera umur panjang lagi, temu dengan Dajjal. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Ni ajar siap-siap dah. Maka dalam iktikad kita dah berlaku Dajjal akan berlaku. Sungguh. Sahabat dia rakyat. Kita ni dalam hidup ada fitnah dalam hidup macam-macam. Minta Tuhan jauhkan. Daripada azab kubur. Tu dia minta. Tu dah. Tu mana kata dan seksa kubur. Daripada situ kita ahli sunnah wal jamaah, seksa kubur adalah sabit. Orang Mu'tazilah kita tak ada. Kita tak seksa kubur adalah sabit. Faham baik? Kalau kita orang tak aneh kubur, lepaslah dia. Terus aneh kubur mati, tak lauk kita kata bakar api ke. Tak ada nak kubur. Ini jaga seksa kubur yang panggil idafat azab kepada kubur ni panggil lil ghalib. Murad dengan kubur ialah barzakh. Barzakh kita ni alam dunia. Lepas tu lepas pada alam dunia barzakh. Barzakh tu merupakan sempadan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu kita ada hidup, ada di belakang kita, belakang mana depan kita ni ada barzakh, sempadan antara akhirat dengan dunia. Jadi saudara kita hak mati, semua hak mati tak ada lagi ke akhirat lagi, duduk di barzakh, sempadan. Betullah satu kawan dia tu nak panggil akhirat ditiup sangka kalau yang kedua. Tu panggil akhirat. Ada pun hak mati dia panggil barzakh. Tu murad dengan azab kubur ni azab dalam alam barzakh. Lepas tu sana azab kepada kubur, orang tak tanah kubur lepas daripada azab, dia panggil idafat lil ghalib saja. Ghalib tanah kubur. Ada hak mati tahu kubur mana. Tu dia panggil idafat lil ghalib saja. Dan kesenangan kubur. Sebab tu dalam hadis kata innamal qabru raudhatum min riyadil jannah. Sesungguhnya lubang hadut tanah gali tanah tu satu kebun daripada kebun-kebun syurga nasbah yang mukmin. Au hufratum min hufarin nar, ataupun satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Itu dia cerita lagu tu wajib kita cakap benar. Dan soal mungkar dan nakir. Soal menanya oleh malaikat, dua malaikat, ia dinamakan mungkar dan nakir. Kata setengah bukan nama dia belah tu. Nama gelaran mungkar tak kalau rupa dia tu, engkar tak pernah ada rupa macam tu. Panggil mungkar dan nakir. Dan soal mungkar dan nakir. Tengok dalam hadis sebut kata mungkar nakir akan tanya. Tak ada masalah lah orang duk talqin duk mengingat, tak ada masalah.
Jadi orang kita ajar setengah kata kan, dok ajar orang hidup, ajar orang mati, orang dok hidup tidur lagi tak dengar. Nyuak kiyah lagu tu. Tu orang panggil kiyah tak kena, tu ukur tak masuk siku. Tak pakai siku ke lagu tu. Oh ni ala dunia, no ala barzah tak kiyah dua ni. Tak masuk giyah. Tak masuk giyah. No ala barzah dia panggil habis dah hukum adat. Ni hukum adat. Ana hukum adat orang ada tidur, bahkan makna tidur tak apa. Dengar bahawa tidak dengar apa orang-orang cakap di sisinya. Tu panggil tidur makna jenera. Soal lagi sebelum jenera dia panggil mengantuk. Mengantuk tak apa beza mengantuk dengan jenera. Mengantuk tu pasal duduk kecek di tepi tu dengar. Tapi dengar pun tak faham apa. Ni pada ramai-ramai duduk nyengur atas ni. Orang duduk perangai speaker dia nyengur. Jenera ada jenera duduk dengar tapi tak faham apa. Yang sahabatnya bila orang sudah je selat dulu. Mana dia tak ada jenera? Dia dengar tapi tak faham. Tu apa yang mengantuk. Ada poh bahasa jenera tak dengar apa dah. Itu ala dunia. Lagu tu ala dunia. Bila ala akhirat dia panggil ala barzah, dia sudah habis dah hukum adat. Hukum adat dunia ya. Habis tak boleh buat kiyah ngau tu. Ada kecek lagu tu. Dia dah hajar orang mati. Kau sangat aula orang jenera lagi tak dengar tadi. Ni kecek apa lagu ni. Kalau main bola perik. Yang pengen lakau urat. Lakau urat kita buat kira aku ni. Tubik mun tubik padas. Dan soal muka nakir. Apa soal muka nakir tengok. Tidak tanya apa orang mati. Kalau kira dah. Tapi tu sawak kira lah. Panjang. Dan bangkit. Ada yang bangkit. Hidup. Apa maksud bangkit? Yakni hidup kemudian daripada mati. Jadi hidup ni mana tafsir bagi makna bangkit. Ambil daripada perkataan Arab. Ba'as. Hari akhirat panggil hari yaumul ba'as. Hari bangkit. Dan Tuhan sebut summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Saya kata kamu selepas pada mati nanti kamu akan dibangkit. Terjemah pada ba'as bangkit. Apa makna bangkit? Yani hidup kemudian daripada mati. Jadi dari segi ibarat boleh kita kata hidup kemudian daripada mati ini tafsir bagi kata bangkit. Ataupun badal dalam ngaji ibarat. Dan bangkit ni atas pada segala ahwal kiamat. Gapo dia hak kata tadi wajib kita iktikad bahawasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar pada tiap-tiap barang yang dikhabar. Setengah padanya apa? Iaitu bangkit. Apa bangkit? Yakni hidup kemudian pada mati. Ni orang kafir tak percaya ni. Bukan semua kafir. Kafir ingkar bangkit. Dia panggil kafir al-munkirina lil ba'th. Wailun yawma izin lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin. Tidak ada wai kepada orang yang mendustakan, iaitu orang yang bangkit bohong tetap bangkit hari kiamat. Allazina yukazzibuna biyaumiddin ay yaumil jaza. Hari balas bagi orang ingkar tak ada. Hanya dunia habis-habis. Akhirat esok akan dibalas ke dia. Dan mizan. Mizan ni alat timbang neraca. Pergi timbang mah dah. Tak sebelah berat. Kilo-kilo mana tu masalah puak mizan. Mizan alat timbang. Allah Ta'ala nak zahir keadilan dia. Walah tak ada kena duk timbang pada dia tahu bercukup dah. Dah itu kan? Tapi noyak adilnya Allah Ta'ala ni ada timbang lagi amalan tu. Dan lepas tu ada sirat. Sirat. Ni asal daripada kalimah sin. Sirat dengan sin. Tapi lepas tu dia lurah dia tukar sad dengan tukar sin dengan sad supaya nak ambil huruf itbaq masuk dengan ta. Sirat. Arti asal jalan, pada lurah makna jalan tu sirat. Murad di sini makna pada syarak ialah titi jembatan, jembatan kita panggil. Jembatan. Getak lah. Cuma kita reti beza kalau kata jembatan ni gak. Kalau zaman dulu banyaklah jembatan bahasa titi, carak, sungai, bahasa seputar watannya, 2 putar watannya Allah meniti juga dah.
Nak lepas kereta kenaling. Kereta zaman dulu pati juga tu. Nah, kereta atanyo 2 butun bermalak dengan tayar. Pas depan pada ita keluar. Orang depan nanti duk tengok, oh betul. Tu. Suruh you siapa kita orang naik nak turun berjalan. Turun berjalan lagi, kita turun berjalan lagi. Nanti naik ke sana. Tu yang panggil jematan. Nah, sirat. Tapi learning tak panggil dah jematan dah. Jambatan dah setengah panggil lagi jambatan. Orang kapur panggil jematan. Tu dia. Tu sirat. Dan lainnya, lain daripada segala yang tersebut. Maksud dia kata barang yang dikhabar banyak lagi lah. Maksud dalam kata kita beriman dan percaya. Lagi pula kepercayaan Allah. Tu klik ke mata. Hundur balik. Aku iktikadkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar ia pada tiap-tiap barang yang dikhabar. Lagi pula kepercayaan Allah. Dia panggil amin. Baik gelar dia Muhammad al-Amin. Kerana dia bersifat dengan amanah, maka tubuh dia panggil amin. Nah, betul. Masa tu gelar dia tu dengan sendiri dia orang panggil semua Muhammad al-Amin. Muhammad al-Amin, orang yang sangat dipercayai. Siapakah kafir Quraisy tu hodok menetai je duk tak percaya akhirat, barang nak sipai lagi sipai dengan Muhammad. Dia tak harap agak sama dia pun. Nah, sipai tak boleh tak harap. Dia pergi sipai situ. Nah, tengok. Sebab dia ni orang kepercayaan Allah atas titahnya, titah Allah. Nah, apa Allah Ta'ala titah dia dipercayai. Sekira-kira innak taswi makna kepercayaan. Lah mana kepercayaan dia tu? Sekira-kira menyampaikan segala titahan Allah yang disuruh sampaikan, yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan kepada makhluk di mana umat. Dia panggil itla'am makhluk. Makhluk ni tiap-tiap baik kena jadi tak main makhluk. Itu kayu batu kena menyapa belaka. Lembu kambing kena menyapa belaka makhluk. Hanya panggil berkecek, betul umum, muraknya khusus. Mana umum? Makhluk. Jadi kena menyapa habis kepada makhluk kayu batu pun. Tak, muraknya jin manusia ya. Anak ke makhluk sini. Yang ngaji ada kata min itlaqil am wa iradatil khas. Murak dengan makhluk iaitu umat daripada manusia dan jin. 2 golongan itu ialah. Dengan ketiadaan lebih atau kurang, dengan tiada tambah dan mengurangkan. Tuhan suruh menyapa sebanyak tu, tak tambah, tak berkurang. Ni orang panggil orang amanah. Nah, bahasa orang tak manah ni royak gapo royak kadang-kadang orang suruh royak ni royak lebih. Nah, kadang-kadang dia berkurang tu orang tak amanah. Dia ni orang amanah kepercayaan. Sekira-kira dia menyampaikan segala titahan Allah yang disuruh sampaikan, yang disuruh akan dia dengan menyampaikan kepada makhluk ni, kepada umatnya daripada jin manusia. Menyampai itu dengan ketiadaan lebih, dengan tidak tambah ataupun kurang, mengurangkan tak ada. Allah ni lah orang amanah. Tu wajib kita beriman. Semua orang jadi Nabi tu bersifat dengan sidik amanah. Tu huraian tiap-tiap satu dia ada. Daripada barang yang Allah Azza wa Jalla suruh, yang suruh memperbuatkan dia ke barang tu. Nah, dan tegahnya tiap-tiap barang yang Allah Azza wa Jalla tegahnya. Daripada barang yang Allah Subhanahu wa taala tegahkan kita daripada memperbuatkan dia kan barang. Dia amanah. Dan lagi pula amanah tu atas segala asrarnya. Ibarat tu kena atas klik pada kata atas titahnya. Hunus semula lagi kepercayaan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kepercayaan Allah
kepercayaan atas segala asrarnya. Gapo asrar? Yakni dan lagi. Dia kata nak isyarat pada kata dan atas segala asrar tu atas pada kata atas cita. Yakni dan lagi Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kepercayaan Allah atas segala rahsianya. Tu asrar jamak pada sir, asrar rahsia. Rahsia ni kalau kita klik pada asal lurah Sanskrit panggil apa? Rahat. Okay? Orang ada telefon punya rahat lah. Tapi kalau nak buka tak tahu rahat dia. Mana telefon start nak telefon dia mahal. Nak buka tak boleh ni. Hello ketua klik. Tua tu susu tak payah okey. Jadi cara dia. Buka Rahat. Rahsia. Rahat. Dia tulis guna sasia rahat. Rorah. Dah, hohid. Sera'at. Lepas tu huruf belakang sosirah. Cuba kita baca bunyi so. Rahas. Bunyi tu tak? Kalau baca turut huruf lah. Tapi kaedah tak baca lagu tu lah baca turut huruf. Rahas. Enggak rahasia. Itu dah. Itu kata rahsia. Nanti rahsia. Sebab tu kalau orang tak amanah tak boleh beritahu rahsia. Buka selalu lah. Kau pesan kau lagi cepat. Kau yak kamu sore dia jadi beritahu lah. Tak ada panas pun. Tak ada sejuk. Selalu dah kau yak. Nak boleh dah. Kau tak lari dengan sikit. Hai kat dah lama kat lah. Kau lari. Jadi yak kau orang tu tak boleh dah. Tu orang tak amanah. Dia panggil segala asrarnya. Segala rahsianya. Lagi pula menyampaikan segala barang yang disuruh menyampaikan kepada segala umatnya. Ini sifat tabligh. Itu dah kata sidik, amanah, tabligh. Dan lagi ada kata akan datang fatanah. Itu semua orang Rasul belah tu. Menyampaikan barang yang disuruh menyampaikan kepada segala umat. Siapa segala umat? Daripada manusia dan jin. Manusia tengok tu. Dekat dengan luas ya, manut. Tu luas tu. Kadang ada setengah orang tak cakap manut. Ada setengah manusia tak tahu juga tu. Manut. Arai manut. Ke kon. Pelawa kon. Apa? Kita manusia. Apa manusia? Manusia ialah orang lah. Ada luas je tak? Manusia. Siapa panggil manut? Kalau tu tulis baca sebab ni manusia gitu. Tu bahasa dia. Sampai kepada manusia tapi dan jin. Jin guna Arab. Kita pun ambil panggil jin gitu. Kalau Melayu betul ke apa jin? Kalau Jumaah apa jin? Hantu. Hantu dia tu. Manusia dah hantu. Hantu dia. Ini faham situ dulu. Manusia dah hatu. Kita kertilah bahawasanya manusia orang adalah umat dia. Dah hatu pun umat dia. Tu hatu tu. Apa tu? Hatu dengan orang tu serupa. Hak terima, hak beriman tu jadi orang mukmin. Hatu hak tak beriman panggil hatu kafir. Orang kafir. Serupa tu. Faham situ dulu. Tidak faham kata hatu ngaji lain-lain. Apa jin ke apa? Jin. Tahu nak yak guna jin. Jalah jin tu hatu. Hatu yang beriman, dia panggil kata jin Islam, jin mukmin. Hatu tak beriman, jin kafir. Supaya manusia orang hak beriman, orang mukmin, hak tak beriman, orang kufur, orang kafir. Tu dia. Daripada umat dia jin dan manusia. Dan wajib kita kedek barat wajib kita mana wajib atas kita. Dan wajib kita ni wajib atas kita. Kalau Arab kat wajibu alaina. Segi bahasa Arab. Dan wajib atas kita mana wajib pada syarak. Jadi tertekan di atas kita wajib apa? Wajib oleh benar. Benar macam mana membenar. Ya kita jawi dia payah ni.
Kalau ambil daripada Arab tasdik. Hak tadi benar-benar gitu ambil daripada sidq. Orang jadi nabi, orang jadi rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan sidq, bersifat dengan benar. Cuma gitu. Pas kita umat ni wajib atas kita apa? Wajib atas kita membenar akan mereka itu. Membenar tu panggil tasdik. Saddaqa yusaddiqu tasdik. Wajib atas kita umat ni boleh membenar akan dia. Apa membenar? Iktikad akan dia tu adalah benar. Tu membenar. Tu makna wajib kita benar akan dia. Wajib atas kita pada syarak boleh membenar akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita iktikad ni wajib atas kita boleh iktikadkan. Iktikad kita agak ikat. Sipu, aqada dah, akad, ikat, sipu. Tu mana i'tiqad. Kan kepercayaannya, wajib kita i'tiqad kata kepercayaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita, apa tadi ibarat tu? Dan wajib atas kita i'tiqadkan pada menyampaikan segalanya, pada menyampai ulih, pada menyampai ulihnya akan segala hukum. Dia panggil idafah ke maf'ul bila dia wajib atas kita i'tiqadkan pada menyampaikan, pada menyampai ulihnya. Tu dia pada menyampai ulihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampai akan segala hukum. Menyampai taruh situ kepada umatnya daripada jin manusia tadi. Menyampai itu pula dengan sempurnanya. Menyampai dengan sempurna. Apa menyampai dengan sempurna? Tafsir dia tiada lebih, tiada tambah atas yang disuruh, dan tiada mengurangkan daripada yang disuruh. Allah. Itulah orang jadi rasul sampai tak boleh syak ragu. Zan pun tak boleh lagi, kena yakin. Jadi semua tu terkandung dalam makna kita dah kata Muhammadur Rasulullah. Situlah. Lagi dah wajib kita. Apa tadi ibarat tu? Dah wajib atas kita. Wajib apa? Boleh mengikutkan dia. Ini panggil ittiba'. In kuntum qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittiba' mana ikut. Jika kamu sebenar kasih ke Allah, mu kena ikut akan aku. Allah Ta'ala suruh dia beri perkataan tu. Maka wajib atas kita umat ni mengikut akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut pada apa? Pada segala barang yang disuruhnya. Jadi pada barang yang disuruh akannya. Sama ada ia apa ya? Barang yang disuruhnya tu wajib, kita ikut cara wajib, atau sunat. Baca wakaf ngatas sunat. Kalau baca wakaf dengan sunnah. Betul? Ya ada istilah pula lah. Kalau istilah ilmu hadis, sunnah dengan makna barang yang dinakal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayat daripada dia, perkataan dia, perbuatan dia dan aqwal dia. Panggil sunnah pada istilah hadis. Adapun pada istilah ulama usul fiqh, bila panggil sunnah, iaitu barang yang dijanji dengan beri pahala apabila buatnya dan tidak dijanji seksa apabila tinggalnya. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Itu sunnah. Tapi orang kita beza di sunnah. Dia wakaf ngata ni sunnah. Itu kena faham tu dia kata sunnah lebat sangat tu. Orang tak faham sunnah. Bila sebut sunnah yang masuk habis wajib masuk dalam tu. Hak sunat pun masuk dalam tu. Aula semua masuk dalam tu. Kenapa? Sunnah hadap kecek sunnah diisi ulama hadis ma usira ay ruwiya. Barang yang dinakal, barang yang diriwayatkan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Gapo bagi riwayat daripada dia? Qaulan, perkataan dia. Dia panggil sunnah qauliyah. Dan riwayat daripada perbuatan dia, sunnah fi'liyah.
Dan sunnah rakyat daripada aqwal dia. Sahabat buat depan dia, dia tengok, ya dia tak kata apa. Tu panggil sunnah taqririyah. Ya akui walaupun dia tak buat sendiri. Ataupun berita siapa ke dia. Dia diam. Tu panggil sunnah taqririyah. Dia beri akui. Lepas sekali tak kata sign lah. Itu dia. Itu panggil sunnah tu umum. Melekat pihak wajib, melekat pihak sunnah. Itu dia. Sabit tu kita nak contoh. Kita nak contoh. Misalnya kata, kita orang lelaki taruh janggut. Bagi kita hak ada janggut, hak tak ada pun taruh. Hak tak ada mula, tak tumbuh mula lagi. Kita orang lelaki taruh ke janggut ni. Sekadar yang berapa ada tak kira lah 2 orang. Banyak tu, banyak. Masalah as-sunnah. Jangan ikat sunnah. Lepas tu hukumnya tu berhukum pula. Wajib ke sunnah. Tu khilaf lah. Tu pergi bab fiqh tu. Kalau bab masa dalam istilah hadis, kita orang lelaki ni taruh jangan masalah sunnah. Jangan kau kata bukan sunnah. Jangan, salah tu. Hukum. Hukum tu duk khilaf. Kata setengah wajib, kata setengahnya sunnah. Apa sunnah? Sunnah tadi lah. Kalau siapa buat, boleh pahala. Tinggal, tak berdosa. Itu yang pula kabut bila sunnah dah itu. Baiklah. Itulah dia kata sunnah. Lepas tu maisa lagi ataupun mustahab. Tiap kada setengah-setengah tu setengah ulama dia pakai istilah satu makna, dia panggil muradif. Muradif 2 3 4 8. Sunnah panggil mustahab, panggil mandub, panggil nafal, panggil tatawwu', panggil. Semua tu satu makna. Tu setengah ulama. Setengah ulama kata hak panggil sunnah tu hak dia buat mengekali. Dia buat tak tinggal. Dan hak panggil mustahab tu dia buat sekali-sekala. Itu dalam ilmu usul fiqh dia bercara hal tu. Maka yuk mai 2 lalu. Wajib atau sunnat atau mustahab. Nabi setengah kitab fiqh. Wa yustahabbu dia guna. Kadang dia guna wa yusannu. Dalam kitab fiqh. Dan disunatkan. Wa yustahabbu. Orang Jumaah dah disunatkan juga. Wa yundabu. Dah disunatkan juga. Tu setengah apa ya kata 2 3 perkataan tadi satu makna saja. Setengahnya beza. Dia menggalakkan suruh buat, dia sendiri tak buat. Dia panggil mandub. Dia ada istilah dia tu pula. Pada yang sunatnya, nak menyata sininya bila hak dia apa dia suruh buat, kita kalau hak wajib kita ikut. Wajib kita ikut. Sebab dia kata sama ada ia wajib ataupun sunnah ataupun mustahab pada yang sunnahnya. Dan kita jauhkan at-takhlid pada kita mengikut. Dan wajib atas kita jauhkan segala yang di tengahnya. Sama ada ia yang di tengah tu haram ataupun makruh. Ni bagi tu fiqh. Ma yu'aqabu ala tarkihi wala yusabu ala fi'lihi. Barang yang tidak diberi pahala atas apa dia atas buatnya. Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Barang yang dijanjikan seksa dengan mengerijanya. Dan manakala hak makruh ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Barang yang dijanji beri pahala atas tinggalnya, patahnya beri pahala, tapi tidak dijanji seksa apabila kerjanya. Itu makruh. Habis. Dan kafir orang yang mendustakan dia, maksud kafir jadi kufur maksud kita. Dan jadi kufur maksudnya kafir orang, dan jadi kufur orang yang mendusta bahasa kita bakit bohong. Dan jadi kufur orang yang mendusta, yang membakit bohong akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau apa hak bakit bohong tu, hak tu sangat-sangat hak tu. Atau syak. Syak. Syak ni lorak kita panggil apa? Ragu, berpapah. Panggil juga dah. Belah hati panggil juga. Kalau luar sia panggil apa? Dekat dengan syak panggil apa? Songsai lah.
Panggil tak? Dekat dah tak dah? Syak, songsai. Aku duk songsai weh. Tapi kita ambil hak sia jadi Melayu. Aku duk songsai lama, songsai. Tu kan. Aku duk songsai lama dia tu. Tu. Muhammad ni aku duk songsai lagi ni. Ya kau Nabi. Tu. Dia panggil syak. Hukumnya jadi kufur. Tak nanti bakit bohong. Duk songsai tu pun kufur. Kalau ada iman dah, tanggal. Kalau dia duk kufur, payah kekal di atas kufur. Selagi duk songsai begitu. Tu kita ambil kecek tu bahasa lah ni. Arab panggil syak. Apa makna syak? Idrakut tarafain ala sawa. Dapat kedua pihak atas jalan bersama orang lain kecek 50-50. Kalau dia ajak pergi ke mana? Mu nak pergi dah esok. Kawan duk 50-50 lagi tu. Apa makna 50? Tak ada berat kata balik nak pergi. Tak ada berat kata balik tak segi. Kalau kira persen 50 lek tu 50 lek ni. Tu panggil songsai syak. Idrakut tarafaini 'ala sawa. Itu takrif dia bahasa Arab. Tu taklif. Atau syak akan benarnya benar ko Muhammad. Pada barang yang didatangnya, barang yang dibawa datang daripada Allah Taala. Yakni maksudnya dan kafir pula ni jadi kufur juga orang yang syak pada barang yang didatang yang dibawa datang akan dia oleh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Syak pada mana? Syak pada keadaannya barang yang dibawa datang tu. Adakah benar ia didatangkan daripada Allah? Ataupun tak rekod dia. Tu dia. Walaupun muzuhi percaya pun tak jadi orang munafik dah. Orang munafik tu batal dalil dia duk syak tu. Ya kau hak Muhammad duk baca Quran kalamullah. Kau rekod dia dalam perut dia duk gitu. Ya kau. Tapi kerana dia takut zuhir, dia zuhir rupa iman. Hingga sampai Tuhan buka Rusia. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada setengah manusia mereka yang berkata mengaku mulut kata dia beriman dengan Allah, dia percaya dengan hari akhirat, tapi Tuhan kata dak wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu percaya. Sungguh tak percaya kali, buat-buat je. Tu mana tak jadi lagi kalau mulut mengucap apa kalau hati dak itu. Masya-Allah kita ni tak ada ragu-ragu dah. Mulut dia kata sama Muhammadur Rasulullah, dengan baik kita jawab pula. Maka hati kita pun dah pergi kemah begitulah. Tu nasib baik. Itulah patut kita dah berdoa tambah pula kan. Ya Allah, hiduplah kami dengan iman, matilah kami di atas iman kan. Ada Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Kata dah berdoa tu. Duk bina atas kita dadah ni. Tu dia. Kekal di dalam neraka. Itu dah hukum atas kafir tu. Kerana kufurnya, yakni jika mati ia atas kufur lah. Sebab nak hukum kata kekal ni kait apabila dia tu mati atas kufur. Sebab Tuhan kait dalam ayat nu, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Tuhan kata sesungguh orang yang telah kufur dan mati mereka itu hal keadaan mereka tu kufur. Dia kait itu. Ada pun kupu-kupu dekat nak mati beriman, tak apalah. Kerana innamal a'malu bil khawatim. Tepat kira amalan kira dikesudahan hujung jatuh dengan apa? Hujung jatuh dengan beriman walaupun kupu selama kemarin. Duk beriman selama kemarin nyaki tangga iman mati atas kupu, na'udzubillah. Zalai pai atas kupu. Tepat kira di hujung jatuh. Nasib baik duduk situ. Di masa cabut iman di atas apa? Abang nak kait kata kekal di dalam neraka kerana kufur jika jatuh mati di atas kufur. Abang nak kait wa matu wa hum kuffarun, dan mati mereka itu padahal mereka itu yang kufur. Baru Tuhan jawab kata ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Tuhan kata orang tu kena laknat Allah, jauh daripada rahmat. Akhirat esok khalidina fiha, kekal mereka itu dalam laknat, yang di dalam neraka yang termasuk padanya laknat.
la yukhaffafu anhumul azab. Hajanya lagi tak dimeringankan daripada mereka itu akan azab. Wala hum yunzarun, tak ditunggu-tunggu lagi, tak ditangguh-tangguh lagi, habis dah masa tangguh. Tengok tu cerita tu dah. Tu nasbah orang kufur, naudzubillah min zalik. Selesai nampaknya situ dulu. Dan orang yang menyalahi akal dia, orang panggil apa tu? Iaitulah orang yang asi. Orang yang menyalahi akal dia, orang panggil orang yang asi. Asi mana? Orang yang deraka lah. Asi isi fa'il daripada asa ya'si, isyanan wa ma'siyatan. Bahasa kita deraka, menyalahi. Orang menyalahi tu baik nama orang asi. Mukmin yang asi. Wajib atasnya mereka tu sembahyang 5 waktu, tiba-tiba tak sembahyang. Tapi tak sembahyang pun hati selalu duk mengaku kata wajib. Tu apa mukmin yang asi namanya. Berlaku zina, na'udzubillah min zalik, tapi hati mengaku bila tanya dia kata haram, tapi tak ada rasa nafsu dia. Selagi duk gitu pai mukmin yang asi. Diseksakan dia pada dunia. Dunia tengok kadang-kadang kena had. Orang berzina, kena rotan balung 100 tiap-tiap. Kalau hak belum berkahwin, kena rejam sampai mati. Tu rupa seksa dunia. Dan akhirat yang dapat kerugian lagi dunia dan akhirat. Ini jika Allah tidak ampun. Nak kait situ. Sebab bila dosa lain pada kufur, Allah Ta'ala sebut innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, bahawa Allah dia tak ampun bahawa disekutu, yang dosa kufur mati tak kufur ya janji tak ampun. Tapi dosa lain pada kufur, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan dia ampun dosa lain pada kufur bagi mereka dia kehendaki. Maka ambil daripada situlah tu baik akidah Ahlussunnah kita, orang mukmin yang mati atas dosa walaupun dosa besar, hak tu yang panggil tahta masyiatillah. Kaedah kita kena pegang akidah kitanya itu di bawah kehendaki Allah. Jika dia ampun, tak kena azab lah. Walaupun zuhir mati tempat dosa besar, sabit tak boleh kita nak mutuh. Seorang tu pergi mati di tempat zina, tempat mabuk lagi, tempat zina, dia mati situ, neraka cerak, jangan haram lah. Kenapa namu tempat mati situ boleh dibawa dia sakit, orang dia sesar mari bergapo, tak tahu tak? Tak tahu. Apa dia pintu tabak masih terbuka selagi nyawa tak sampai pada gar-garah. Itu dia. Bila dia rebah pasal tarak dia dah sesar, ya Allah, taubat ngaklah. Allah tahu, kita tak tahu. Buat pandai-pandai neraka cerak je ni. Mung tulah. Dia kena balik pergi ke dia tu lagi tu, nak siku balik ke lagu tu. Kenapa nak? Jangan. Walaupun mati tempat lagu tu, sebab tu kita disyarak ke doa kepada sama mukmin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Tengok tu. Tuhan puji orang berdoa lagu tu. Wa minan apa dah kata wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang hak kama dia pada orang Ansar, kama dia pada Muhajiri, orang belakang duk berdoa kepada orang dulu. Rabbana ighfir lana, Tuhan kami doa, ampunkanlah bagi kami sendiri, dan wali ikhwanina, dan bagi segala saudara kami allazina sabaquna bil iman, hak dulu pada kami dari segi beriman. Mu apalah orang sebanyak-banyak dak minta apa? Sebab mana pun tak tahu. Tu dia. Itulah makna kata akidah kita Ahlussunnah, tak seperti tak serupa dengan Khawarij, tak serupa dengan Mu'tazilah. Mereka itu kata orang mati tak dosa besar wajib neraka. Tu akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah kita orang mati walau dosa besar sekalipun, sepak lain pada kufur sebutir, hak tu serah kepada Allah. Dia kena ampun, dia ampun. Dia tak ampun, adil dia. Ya ampun, itu rahmat daripada dia. Itulah makna kata di sininya, yang dapat kerugian dunia akhirat jika tidak ampun oleh Allah. Singgah sekat itu dulu. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, wajib atas kita percayakan dia akan segala anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Situ dulu. Wallahu a'lam.